Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan daripada Fiqhus Sirah karangan Syekh Ad-Doktor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, yang mana sebelum ni kita berhenti pada perbahasan muka surat yang ke-63, iaitu perjalanannya yang pertama ke negeri Syam dan usaha mencari rezeki yang halal. Jadi sebelum ni kita dah bahas tentang Nabi ni, bila mana Nabi mencapai usia belasan tahun. Dalam muka surat 63 ni kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dia kata dalam usia 12 tahun bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib membawa Nabi bersama-sama pergi ke Syam. Tujuan dia ialah untuk menemani perjalanan perdagangan, perjalanan bisnes yang dilakukan oleh Abu Talib. Belum sempat sampai ke Syam. Syam ni antara tempat poin yang utama bila mana orang-orang musyrikin Mekah dia pergi ke Syam ni, ialah berhenti di Damsyik ataupun Dimashq. Belum sempat sampai di Damsyik ataupun di ibu kota Syam tu, sampai di kawasan nama dia Basra, dah masuk sempadan wilayah Syam, bertemu dengan satu orang padri nama dia Buhairah. Dan Buhairah melihat beberapa irhas. Irhas ni tanda-tanda kenabian sebelum dilantik jadi Nabi. Tanda-tanda kenabian dan juga tanda-tanda kerasulan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Buhairah yang merupakan seorang ahli kitab dalam agama Kristian cari siapakah yang menjaga Nabi pada waktu tu, iaitu Abu Talib. Dan ditanya beberapa soalan. Antara soalan yang ditanya ialah, anak siapakah budak ni? Maka Abu Talib pun jawab, ianya ialah anakku. Jawab Buhairah, bohong kalau kata dia ni masih lagi ada ayah, dia mesti sudah yatim. Maka baru Abu Talib beritahu tentang status sebenar Nabi, dan hubungan dia dengan Nabi ialah pak saudara dengan anak saudara. Maka lepas pada tu diberitahulah tentang diri Nabi ni siapa, apa tanda-tanda yang dia lihat. Maka mudah ceritanya dibawa balik Nabi ke Mekah semula. Jadi malam ni kita nak tengok pengajaran dan renungan daripada peristiwa tu. Pengajaran dan renungan tu ada pada muka surat yang ke-65. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia sebut sini, cerita pertemuan Rasulullah dengan padri yang bernama Buhairah semasa perjalanannya ke negeri Syam bersama ayah saudara baginda adalah satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh ramai para ulama sirah, yakni para ulama sejarah. Hadis ini membuktikan kepada kita bahawa ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasrani, sudah pun mengetahui tentang pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melalui kitab Taurat dan juga Injil yang telah menceritakan satu persatu tentang tanda-tanda kedatangannya. Mengikut apa yang telah diperihalkan oleh ahli sirah, orang-orang Yahudi Madinah pernah menyebut-nyebut tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada puak Aus dan Khazraj, dan bila dilahir sahaja mereka akan mengikuti dan beriman dengannya supaya dapat mereka berperang dan menghancurkan orang-orang Aus dan Khazraj seperti mana termusnahnya kaum Ad dan juga Iram, kerana pada waktu itu Yahudi Madinah berselisih faham dan bermusuh-musuhan dengan dua puak ini. Jadi kata penulis rahimahullah dalam pengajaran, cerita bagaimana Buhairah ni perasan pada Nabi yang masih lagi usia belasan tu ada tanda-tanda kenabian, bukti pada kita bahawasanya maklumat kenabian dan kerasulan ada pada ahli kitab. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi kata, innallaha yanzuru ila ahli al-ard. Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada penduduk muka bumi ini. Lalu Allah Taala murka dan Allah Taala marah kepada penduduk muka bumi kerana sebahagian mereka ni menjadi penyembah berhala ataupun mensyirikkan Allah Taala. Kecuali dengan sebab Tuhan tu tidak menzahirkan kemarahan, kerana ada atas muka bumi ini ahli kitab yang masih lagi ada maklumat kenabian dan kerasulan. Itu hadis yang lebih kurang diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim. Maknanya Allah Ta'ala ni tengok atas muka bumi ni ada bahagian ahli kitab yang mereka ni ada maklumat yang moga-moga dengan maklumat yang ada pada mereka tu menyebabkan mereka ni dapat bersama membantu kedatangan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad. Sebelum Nabi ni datang, orang-orang Yahudi yang mana mereka ni duduk di kawasan yang jauh daripada tanah Arab, mereka ni berpindah. Kalau kita tengok Bani Israel ni, kita ambil daripada zaman Nabi Musa AS. Zaman Nabi Musa, Bani Israel ataupun Yahudi ni mereka duduk ataupun tinggal di Mesir. Tinggal di Mesir dan akhirnya dapatlah dikeluarkan oleh Nabi Musa daripada Mesir. Mereka pun pergi ke kawasan yang dekat dengan Palestin hari ini. Yang mana kalau kita tengok dalam Quran cerita, selepas daripada peristiwa terbelahnya lautan, terbelah laut tu membuka laluan Bani Israel untuk keluar daripada Mesir pergi ke Palestin. Sebab Mesir dan Palestin ni pun ialah negara yang dekat, kawasan yang dekat, memang dipisahkan dengan Laut Merah pada waktu tu. Jadi mereka berada di Palestin dalam tempoh yang agak lama, sehinggalah datangnya ataupun terimanya wahyu daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, yang mana dalam kitab Taurat dan juga suhuf-suhuf yang ada pada Nabi Musa ni cerita tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Dan orang Yahudi diminta untuk mengikuti Nabi tu. Benda ni pun kita boleh tengok dalam surah Saf. Allah Ta'ala cerita akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad, antara kata-kata Nabi Isa. Jadi bila mana tidak ada lagi Nabi dan Rasul, maka perlulah Bani Israel ni menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang akan zahir di satu tanah ataupun tempat bainal labatain, iaitu tempat yang adanya di situ dua ataupun banyak bukit yang berwarna hitam, merujuk pada Madinah pada waktu tu. Jadi mereka pun pindah siap-siap. Pindah siap-siap tu masa tu Nabi belum lahir lagi. Dan mereka tak diberitahu akan keluar Nabi akhir zaman ni daripada keturunan mana. Tak diberitahu turunan mana. Dan mereka duk sangka mereka ni akan dipilih sekali lagi keluar daripada keturunan mereka ni Nabi akhir zaman. Maknanya Yahudi ni duk sangka Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad ni ataupun Ahmad ni pasti daripada kabilah ataupun daripada kumpulan kita. Ternyata bila mana Allah Ta'ala menzahirkan Nabi Muhammad, Nabi datang daripada bangsa Arab. Nabi datang daripada bangsa Arab. Itu yang jelas. Para ulama', sama ada ulama' sirah, bahkan ulama' hadis, bahkan benda ni disebut sebagai ijma' oleh para ulama', keturunan Nabi Muhammad ni ialah keturunan daripada bangsa Arab. Saya tekan benda ni sebab apa?
Sebab sehari dua ni ada satu video orang duk share. Video tentang dakwaan Nabi ni daripada bangsa Melayu. Kita dengar pun ketawa dah. Okay. Adalah satu orang vlogger, orang muda juga vlogger ni. Okay. Dia ada letak nama dia, tapi kita tak nak sebut nama dia. Okay. Dia sebut dalam video dia tu, lebih kurang 13 minit video dia, cerita tentang dakwaan ataupun satu benda yang dia nak sampaikan dalam video tu. Nabi ini berbangsa Melayu. Nabi Muhammad SAW ni ialah bangsa Melayu, ada keturunan Melayu. Okay. Apa evidence ataupun hujah yang dia bawa? Hujah dia, perangai dan sikap Nabi tu berbeza dengan perangai dan sikap kebanyakan orang Arab pada zaman tu. Yang mana orang Arab, sikap mereka ni kasar. Mereka bila mana berurusan dengan manusia sesama mereka ni, cara mereka berurusan ni kasar. Tidak ada hormat menghormati. Maknanya cara yang tak berperi kemanusiaan lah. Okay. Dan Nabi Muhammad tu berbeza, 180 darjah berbeza dengan mereka. Nabi lembut, Nabi tak bercakap kasar, Nabi menghormati wanita. Itu yang ada pada diri Nabi. Okay. Lalu dia pun kata, dengan sebab Nabi tu orang yang baik, dan sifat-sifat lembut dan baik ni ada pada orang Melayu. Jadi Nabi itu dikatakan oleh dia ialah berbangsa Melayu. Dia tak bawa buku mana yang dia sebut, dia tak bawa. Okay. Cuma dia kata dalam video tu, kita boleh pakat kaji. Dia letak satu benda yang kejutkan orang. Lepas tu dia tak sandar, dia kata benda tu ambil pada mana. Dia nak suruh kita buat kerja juga daripada dengar video tu. Okay. Wallahu a'lam, kita tak tahulah yang buat video tu apa niatnya. Cuma dia kata Nabi ni memang ada tasalsul, silsilah orang Melayu. Okay. Sebab dia kata sebelum pada datang Nabi Muhammad ni, Nabi Ibrahim pun dia ada isteri yang duduk kawasan tanah Melayu ni. Nabi Ibrahim ada isteri duduk kawasan tanah Melayu. Sebelum pada ni ada satu orang, bukan yang buat video ni, ada satu orang juga seorang penceramah, ustaz juga orang panggil. Dia mendakwa keris itu ialah salah satu senjata Nabi Ibrahim. Tapi tak panggil keris zaman tu. Zaman tu panggil tanduk usa, sebab tanduk usa dengan keris tu lebih kurang ada lock. Tapi kalau keris yang straight, kita nak buah atas benda. Maknanya kita nak tengok. Itu satu benda yang tak tahulah, sebab dia tak sebut mana buku rujukan. Okay. Dia kata ada satu orang isteri Nabi Ibrahim ni, nama dia Qanturah. Riwayat yang mengatakan isteri Nabi Ibrahim ni dalam Quran sebut dua, Hajar dan juga Sarah. Tu pun tak sebut nama, cuma isyarat tunjuk dua. Okay. Yang ketiga ni yang dikatakan nama dia Qanturah. Dan Qanturah ni dikatakan dia ni duduk di kawasan tanah Melayu kita lah, gugusan kepulauan Melayu. Ibrahim hantar dia. Nabi Ibrahim hantar sampai sini jumpa keris tu. Jadi dia pakai. Okay. Keris tu. Okay, jadi ini tak tahu betul tak betul, tapi bukti daripada Quran hadis tak ada. Yang kita tengok dalam Quran, perjalanan Nabi Ibrahim ni dia hanya sekitar kawasan dekat-dekat tanah Arab tu. Turki, Iraq ni antara kawasan-kawasan yang Nabi Ibrahim lalu. Nak sampai ke Melayu, nak sampai ke Kuala Lumpur tu tak ada ah. Okay. Jauh lah nak pergi ke arah tu. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya dakwaan-dakwaan yang berani seperti ni orang dah mulai sebutkan. Okay. Kita tak tahu motif dia apa. Cuma bila mana satu orang dia sebut benda ni, apa yang kita akan tengok berlaku? Orang akan ramai tengok video tu. Orang tak setuju pun tengok, orang setuju pun tengok. Okay. Menyebabkan bilangan viewer tu meningkat. Okay. Kadang-kadang setengah orang dia buat video ni dia nak viewer. Dia tahu dah apa yang dia cakap tu memang tak apa cekedik, tapi dia nak orang tengok ramai. Boleh naik sampai 1 juta, 2 juta, upload di YouTube, upload di Facebook, dapat bayaran sebab viewer ramai. Bodoh ke cerdik, nombor 2. Tapi nak kena viewer dulu ramai. Dan akhir zaman ni lagu tu lah. Zaman sekarang ni orang lagu tu. Okay. Tapi dakwaan dia sangat tidak berasas kalau nak kata Nabi ni orang Melayu. Atas alasan sikap Nabi tu lebih kurang dengan orang Melayu. Dan kita kena tahu, orang Arab ni tak semua Arab bersikap kasar. Ada Arab yang baik. Okay. Mungkin sebab pengalaman dia pergi umrah sekali dua,
kena layan dengan orang Arab yang jahat, dia pun buat kesimpulan semua Arab jahat. Okey. Mungkin dia berkawan dengan orang Melayu, dia jumpa semua Melayu baik, dia pun kata Melayu baik. Dia tak jumpa Melayu yang brutal lebih pada Arab lagi. Jadi nak beritahu pada kita bahawasanya dakwaan-dakwaan seperti ini tidak ada sandaran yang kuat daripada sumber yang sahih, tak ada. Okay. Dan saya tengoklah usaha-usaha yang dilakukan untuk menasabkan Nabi dengan bangsa kita ni, tujuan dia apa? Tujuan dia ialah nak bagi kita rasa bangga kita sebagai Melayu. Tu je yang saya tengok. Okay. Dan agama kita ni dia tak ajar untuk kita ni bangga dengan bangsa, tak ada. Agama kita ni dia ajar kita bangga dengan syariat yang kita ada. Bangsa tu akan mulia dengan syariat. Benda yang sama telah disebutkan oleh Umar Al-Khattab. Umar kata bila mana berlakunya pembukaan Baitul Maqdis, Umar pergi ambil kunci Baitul Maqdis. Ahli kitab tak beri pada sahabat yang pergi perang, dengan syarat nak pemimpin tertinggi mari ambil. Hantar surat kepada Umar. Umar buat perjalanan daripada Madinah nak pergi ke Palestin, nak ambil kunci Baitul Maqdis. Sebab itu tuntutan daripada ahli kitab ataupun Kristian pada waktu tu. Umar bila mana sampai di Madinah, para sahabat tengok pakaian Umar penuh dengan debu. Umar sebagai Amirul Mukminin pada waktu tu, pakaian penuh dengan debu. Dah penuh dengan debu, dia pula naik keledai. Dia tak naik kuda, tak naik unta. Sebab dia ada sesuatu yang dia nak tunjukkan kepada pihak yang telah dia kalahkan, iaitu Kristian pada waktu tu. Bila mana sahabat ni kata pada Umar, wahai Amirul Mukminin, ni nak menghadap ahli kitab ni, nak ambil ataupun nak buat majlis penyerahan kunci tembok Baitul Maqdis ni, tolonglah tukar baju lain, baju elok sikit. Baju ni macam tak sesuai, sebab baju ni ada tampalan-tampalan. Okay. Jawab Umar Al-Khattab, miskin kamu semua belajar dengan Nabi, tapi kamu melihat kehebatan, kemegahan itu daripada luaran. Sebab tu Umar sebut nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni Arab, Allah Ta'ala mulia kerana Islam. Sebelum ni orang tak melihat Arab sebagai bangsa yang hebat, tak ada kehebatan pada Arab. Lepas pada terima Islam, Arab mulai berkembang jauh. Orang Arab mulai boleh menjatuhkan kerajaan sekian dan sekian. Orang Arab jadi cerdik dengan ilmu syariat. Famahma nabtaghi ghairal Islam, kalau kita cari selain pada Islam, azallanallah, Tuhan akan hinakan kita. Itu kata-kata Umar Al-Khattab. Okay. Cuma saya nak sebut, cubaan nak kata Nabi Muhammad ni Melayu, nak kata isteri Nabi Ibrahim ada kalangan bangsa Melayu. Dulu ada orang buat kenyataan, Bani Tamim ni yang akan tolong Imam Mahdi ni ialah Melayu. Sebab ta tu tanah, mim tu Melayu. Dululah cerita lama. Okay. Ni semua usaha-usaha nak angkat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, video yang kata Bani Tamim, saya ada live dalam tu. Sebab buat di Terengganu, Masjid Negeri waktu tu. Dia pun dalam video tu pun dia sebut, dia boleh tengok belakang Masjid Negeri dia tulis. Okay. Kita tengok terkejut, kita dengar ustaz tu sebut terkejut. Dia kata Bani Tamim ni ialah Melayu. Dia merujuk pada Melayu. Okay. Yang nak sebut pada kita, ini dakwaan dia nak angkat dan nak lebihkan satu bangsa. Pertama kita kena tahu, para ulama hadis yang bersifat kebangsaan, hadis yang bersifat mengangkat bangsa tertentu, tidak ada hadis yang sahih. Melainkan hadis tu dimasukkan dalam kategori dhaif ataupun palsu. Contoh hadis yang dhaif ialah bahasa syurga ialah bahasa Arab. Itu hadis yang dhaif. Orang yang buka kelas bahasa Arab, dia akan letak hadis ni lah nak bagi promo orang ikut kelas dia. Tapi kena belajar bahasa Arab, sebab Quran tu bahasa Arab. Sebab tu tidak semua para ulama setuju ahli syurga akan bercakap dengan bahasa Arab. Bahasa apa ahli syurga akan bercakap? Wallahu a'lam. Tak diketahui. Cuma hadis tentang tu tak berapa. Sebab apa? Kalau Ibnul Qayyim, dia punya hujah sebab ada unsur kebangsaan situ, melebihkan satu bangsa. Memanglah Allah Ta'ala angkat bahasa Arab ni sebagai bahasa yang hebat, sebab dipilih sebagai bahasa kitab terakhir. Tapi kalau kita nak angkat bangsa secara keseluruhan, benda tu tak boleh.
Sebab itu bukan cara agama Islam mengangkat manusia daripada kedudukan rendah kepada kedudukan yang tinggi. Kalau Nabi Muhammad tidak ada DNA bangsa Melayu ni pun, orang Melayu akan mulia dengan ikut ajaran Nabi Muhammad. Kalau Bani Tamim itu bukan bangsa Melayu pun, orang Melayu akan mulia dengan ikut apa yang Nabi sebut. Dan kita kena tahu, kita tidak ada apa-apa persen pun kalau tahu Nabi Muhammad tu bangsa Melayu. Tak ada Nabi sebut dalam hadis bangsa Melayu akan masuk syurga lebih pada bangsa lain. Tak ada. Bahkan kalau kita tengok Bani Israel, Yahudi tu sendiri, Yahudi tu ialah satu bangsa yang Tuhan pilih ramai Nabi dan Rasul keluar daripada bangsa tu, melebihi bangsa lain. Dalam yang kita baca Quran ni, dua bangsa saja Nabi dan Rasul, satu Arab, satu Bani Israel, Yahudi. Yahudi lagi ramai Nabi dan Rasul keluar. Tapi apa yang Yahudi dapat dengan keluarnya Nabi yang ramai tu? Yahudi dapat laknat Tuhan. Sebab apa? Tak ikut Nabi yang dah aku pilih pada bangsa kamu. Kita Melayu, kalau betul lah orang boleh cek, memang benar Nabi ni bangsa Melayu, keturunan Banjar ke apa, boleh cek lah, jumpalah sekali. Lalu apa yang kita akan dapat? Tak ada apa yang kita dapat. Kita akan dapat mulia dengan ikut apa yang Nabi sebut. Okay. Semua bangsa, tak kira bangsa apa pun. Sebab tu kau tengok Nabi, dia tidak melihat pada bangsa. Nabi sangat tidak suka kepada orang yang memperjuangkan unsur kebangsaan lepas tu nak angkat bangsa dia. Bangsa itu tak ada masalah sebab memang Tuhan yang jadikan kita bangsa, syu'uban wa qabail, bangsa-bangsa dan juga kabilah-kabilah. Cuma nak sebut pada kita, kalau nak dakwa, tujuan dakwaan tu sebab nak angkat bangsa Melayu bagi nampak tinggi, maka benda tu tak perlu. Sebab bangsa mana-mana pun dia akan tinggi dengan ikut Islam. Dia tak akan tinggi dengan bangsa dia sendiri, melainkan dia cuba cipta, tapi last sekali tak akan nampak hebat juga. Jadi dakwaan seperti ni dia hanya buang masa, dan mungkin ada perancangan lain bagi orang yang buat video tu. Sebab dia, macam saya sebut tadi lah, dia nak viewer tinggi mungkin. Sebab kalau buat tajuk biasa, kalau buat tajuk macam tajuk yang kita bincang lah ni, Nabi hijrah ke Syam, ramai dah orang dengar. Orang tengok tajuk pun orang tak tekan pun link tu. Tapi kalau buat tajuk Nabi bangsa Melayu dan pernah membina rumah di Perlis, memang ramai orang tengok. Itu memang akan ramai orang tengok. Okay. Lepas tu ada telaga sekian, memang ramai orang tengok. Saya ingat dulu di Terengganu ada orang buat dakwaan, surau tu Nabi Khidir pernah pergi, penuh orang ziarah. Surau tu dah buruk dah surau tu. Okay. Cuma manusia dia suka pada benda-benda yang pelik ni. Okay. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata bila mana Nabi itu belum sampai, Yahudi di Madinah ni mereka bergaduh dengan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni Nabi satukan, Nabi bagi nama Ansar. Okay. Sebelum Nabi sampai, sebelum Nabi lahir, di Madinah pada waktu tu ataupun Yathrib nama lamanya, orang Yahudi duduk situ sebab mereka ada maklumat Nabi akhir zaman akan pergi situ. Tapi mereka tak tahu daripada bangsa apa. Okay. Jadi mereka ni berbalah dengan orang situ, iaitu orang Aus dan juga Khazraj. Dan mereka selalu ancam orang Aus dan Khazraj ni. Yahudi kata, nanti bila mana Nabi akhir zaman akan sampai, kami akan bersama dengan Nabi itu. Dan kami akan perangi kamu sehingga kamu semua hancur. Jadi orang Aus dan Khazraj ni dia takut dengan ancaman tu. Yahudi duk tunggu Nabi akhir zaman bila nak keluar, duk harap mereka lah, bangsa mereka lah, Aus dan Khazraj ni duk cari, takut-takut boleh ejah dengan Nabi tu, kita ikut dia dulu. Jadi dua kumpulan ni dia saling bersaing satu sama lain. Mudah cerita, yang perasan Nabi ni siapa? Aus dan Khazraj dulu, ataupun Ansar. Yang mana kau tengok perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua pada tahun 11 Nabi di Mekah dan juga tahun 13 Nabi di Mekah, kita boleh tengok bila mana orang-orang Madinah perasan ada seorang lelaki mengaku jadi Nabi, mereka berbai'ah cepat-cepat. Sebab takut apa? Takut Yahudi bersama dulu dengan Nabi. Dan bila mana orang Mekah dapat maklumat Nabi ni, bila mana orang Madinah, Yahudi Madinah, dia dapat maklumat Nabi ni daripada kalangan orang Mekah, tiba-tiba datang kumpulan daripada Mekah ni, pembesar-pembesar Mekah. Sama ada Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain lah, Abu Sufyan pada waktu tu. Okay.
Mereka pergi jumpa orang Yahudi Madinah. Jumpa orang Yahudi Madinah, tanya, ni kalangan kami ni ada satu orang lelaki, nama dia Muhammad bin Abdullah sekian-sekian daripada Quraisy. Dia ni mengaku Nabi akhir zaman dan dia baca ayat sekian-sekian. Pergi tanya siapa? Pergi tanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni siapa? Dia ni pak mentua Nabi juga. Tapi waktu tu anak dia, nama dia Safiyah binti Huyai, belum kahwin lagi dengan Nabi. Maka dia pun tengok kitab dia, apa yang orang Arab sebut tentang Nabi akhir zaman sama. Cuma Huyai bin Akhtab ni dia kecewa sebab rupa-rupanya Nabi akhir zaman tu daripada kalangan bangsa Arab, bukan bangsa dia. Huyai bin Akhtab ni lah sekali dia tertawan dalam perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah, lepas pada perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6, tahun ke-8 pembukaan kota Mekah, tahun ke-7 perang Khaybar. Pada waktu itulah Nabi kahwin dengan anak dia Safiyah binti Huyai. Okay. Dan Nabi ni, walaupun Nabi tahu Yahudi ni lawan, Yahudi ni dia lawan Nabi, okay, tapi Nabi nak tunjuk Nabi tak benci Yahudi yang lawan Nabi, yang tak lawan Nabi. Nabi benci pada, ataupun Nabi tak suka pada mana-mana bangsa yang lawan Nabi ataupun yang lawan agama ni. Nabi telah tunjukkan satu contoh yang besar. Nabi kahwin dengan anak kepala Yahudi tu, Safiyah. Nabi kahwin. Safiyah binti Huyai ni ialah keturunan Bani Israel, isteri Nabi keturunan Bani Israel. Okay. Nak tunjuk pada kita cara Nabi ajar kita berinteraksi dengan musuh yang betul. Kalau dia serah diri ataupun dia akur dengan apa yang kita sampaikan ataupun agama ni, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia lawan, hatta daripada bangsa sendiri pun dia lawan agama, kita tak ikut. Nak tunjuk pada kita Nabi ni dia tunjuk pada kita akhlak. Yahudi mana yang kita kena bermusuh? Yahudi yang perang, yang provok, yang nak buat balah dengan Nabi. Tapi kalau dia setakat Yahudi biasa yang tak tahu apa, maka tergantung pada keadaan. Tengok. Itu antara contoh yang Nabi tunjuk. Okay. Kemudian apa yang dia sebut sini, namun demikian setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka enggan pula beriman dengannya. Kesemuanya ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Baqarah ayat yang ke-89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar. Ni ayat 89 cerita tentang perangai ahli kitab. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum. Ketika mana datang kitab daripada sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada sisi mereka. Quran datang beritahu maklumat sama macam apa yang ada dalam Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan mereka ini sebelum daripada datang Nabi duk berangan-angan, bercita-cita kalau Nabi datang kita akan bersama dengan Nabi, kita lawan orang kafir. Tapi bila mana datang Nabi, apa yang mereka buat? Arafu, mereka kenal, kafaru bihi, tapi mereka kafir terhadap Nabi itu. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Tuhan kepada orang kafir. Ini hadiah yang Yahudi dapat, laknat Tuhan. Yahudi dapat laknat. Walaupun Yahudi itu dimuliakan dengan ramai Nabi dan Rasul keluar, tapi tak ikut. Alasan Yahudi dia tak mau ikut Nabi Muhammad sebab apa? Bukan bangsa Arab. Sebab tu kalau kita baca surah Baqarah, ada ayat lain Tuhan kata, bahkan kami pernah pilih banyak Nabi daripada bangsa kamu, pun kamu tak ikut juga. Kita tengok antara Nabi yang kejam, dibunuh, ligan oleh Yahudi ni, ialah Nabi Yahya. Sangat sadis pembunuhan Nabi Yahya, digergaji. Sebahagian riwayat kata digergaji kepalanya. Sebahagian riwayat kata digergaji daripada atas, belah dua. Cuma ada orang buat dakwaan lah. Bila mana Nabi Yahya tu dia meninggal dengan cara tu, tangan dia tu sempat disimpan oleh pengikut setia dia. Okay. Dan ada orang buat dakwaan tangan Nabi Yahya ni duk ada
muzium Topkapi di Istanbul hari ni, tapi tak sampai di Kelantan baru ni. Okey. Okey, cuma nak sebut pada kita bahawasanya tangan tu ada. Tuan-tuan boleh tengoklah. Betul tak betul saya tak tahu. Okey. Cuma tangan tu dia telah sadurkan dengan emas. Dan dia ada 2 jari yang terpotong. Itu sebab kes sebelum tu Yahudi bergaduh dengan Nabi Yahya. Lepas tu dia ada satu kawasan, dia macam sarung tangan daripada emas ataupun perak, saya tak pasti. Lepas tu dia buka sikit dekat kawasan urat ni, dia boleh nampak isi dalam. Okay. Tapi tak pasti betul ataupun tidak itu tangan Nabi Yahya ataupun tidak. Okay. Tapi tak ada masalah lah kalau itu bukan tangan Nabi Yahya. Kalau ia betul tangan Nabi Yahya pun, kita bukan satu masalah yang besar bab tu. Cuma dalam sebahagian orang yang duk kaji bab ni, dia kata tangan tu disimpan oleh pengikut Nabi Yahya, lepas tu dihantar ataupun diberikan kepada sebuah gereja untuk simpan. Bila mana gereja tu dah lama simpan, dia bagi pada kerajaan Turki Uthmaniyah untuk simpan balik. Wallahu alam betul ataupun tidak, tapi di dunia ni antara tempat yang banyak menyimpan artifak peninggalan Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi lain ialah Muzium Topkapi di Istanbul. Sebab kerajaan Turki Uthmaniyah ni memang dia jaga bab ni. Tapi adakah benar apa yang dia jaga tu? Tergantung betul ataupun tidak. Ada yang betul, ada yang tak betul. Okey. Cuma rambut benda-benda gitu tu, ia satu benda yang diperselisihkan. Sebab para sahabat bila mana mereka dapat bahagian pada rambut apa semua ni, mereka tanam sekali dengan mereka bila mana mereka wafat. Kalau cincin cop Nabi tu yang ada tulis Muhammad Rasulullah tu belum sempat sampai zaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, zaman Uthman lagi dah hilang dah. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, hilang di satu tempat nama dia Bi'run Aris, telaga cincin di Madinah. Ketika mana Umar duduk situ, dia tertarik jatuh dalam telaga tu. Dia upah orang untuk pergi cari tapi tak jumpa, hilang. Sebab cincin tu diwariskan, Nabi waris pada Abu Bakar, Abu Bakar waris pada Umar, sampai zaman Uthman dah hilang. Yang kita orang duk buat hari ni tu replika je lah. Okay. Itu bukan betul lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, itu hanya cincin yang berfungsi sebagai cop sahaja. Dan kita tidak ada tuntutan untuk pakai pun. Cuma boleh lah kalau dah orang buat, pakai lah. Cuma nak sebut pada kita, kalau zaman Nabi larang pakai cincin cop sama macam Nabi. Sebab apa? Sebab dia dikira sebagai pemalsuan cop. Ada hadis riwayat Muslim. Nabi kata jangan ada satu orang pakai cincin sama macam aku, ya, cincin yang ada cop tu. Cincin yang tulis Muhammad Rasulullah, Muhammad bawah, Rasul tengah, Allah atas. Itu cop yang Nabi guna. Cuma ada kan setengah orang duk pakai sekarang ni, orang-orang yang duk buat balik nak pakai. Saya tak katalah sampai tahap haram nak pakai, tapi nak pakai tu kena jaga bila mana kita masuk tandas ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Okay. Cuma tak ada lah tuntutan suruh pakai ni. Tentang bab cincin ni pun, ia sunnah yang jibiliyah yang disebutkan oleh para ulama. Dia tidak menjadi syarat meningkatnya iman kalau pakai cincin. Cuma ada orang dia suka pakai, dia pakai. Dia suka pakai permata akik daripada Yaman. Okay, dia pakai. Tak ada masalah pun. Okay. Cuma dia nak nisbah benda-benda tu supaya nak kata apa, macam sunnah syar'i, benda tu tak boleh lah. Okay. Al-Qurtubi menceritakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Salam, seorang padri Yahudi yang telah memeluk Islam, semasa diturunkan ayat yang ke-146 daripada surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan yang telah diberikan kitab, mereka mengenali Nabi seperti mana mereka mengenali anak-anaknya, dan sebahagian daripada mereka yaktumun al-haq, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. Okay. Qurtubi kata Umar Al-Khattab pernah tanya seorang ahli kitab yang masuk Islam, nama dia Abdullah bin Salam. Okay. Apa Umar kata? Umar tanya pada Abdullah bin Salam ni, tidakkah kamu mengetahui Muhammad itu seperti mana kamu mengetahui anak-anakmu sendiri? Jawab Abdullah, ya, memang begitu. Malah lebih daripada itu. Katanya lagi, Allah telah mengutus pembawa amanahnya dari langit untuk disampaikan kepada pembawa amanahnya di muka bumi. Segala sifat-sifat Rasulullah itu aku mengetahui lebih terperinci, sedangkan pengetahuan mengenai diri anak-anakku tidak aku tahu sepenuhnya. Abdullah bin Salam kata. Abdullah bin Salam ni siapa? Dia seorang Yahudi, tapi dia duduk di Mekah. Dia tak duduk di Khaybar.
Bila mana Nabi iklankan dakwah Nabi, lepas daripada Nabi terima surah Al-Muddathir, lepas pada Nabi terima ayat 29 daripada suratul Najmi, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah berita ataupun sampaikanlah dakwah kepada ahli keluarga kamu. Nabi pun naik atas bukit Safa. Ini riwayat yang kita selalu dengar. Waktu tu bila mana Nabi kata, kalau aku kata di belakang ni ada tentera nak serang kamu, kamu percaya ataupun tidak? Yang ada dengar sekali pada waktu tu ialah Abdullah bin Salam, seorang Yahudi ni. Dia dengar. Riwayat daripada Ibnu Kathir, dia kata bila mana Abdullah bin Salam dia tengok Nabi, dia kata lamma infajaltu ila wajhihi, ketika mana aku meneliti wajah lelaki itu, iaitu Nabi Muhammad, tidak aku lihat pada wajahnya seorang pendusta, melainkan wajahnya ialah seorang yang berkata benar. Abdullah bin Salam. Lepas pada tu dia simpan hasrat, aku nak masuk Islam, aku nak ikut Nabi ni. Abdullah bin Salam seorang ahli kitab yang bagus, Yahudi yang bagus. Sebab tu Yahudi kita tak boleh nak pukul rata semua. Sebab tu nak doa laknat pada Yahudi ni, kita kena tahu. Yahudi di Palestin tu, di Palestin sekarang ni, dia ada Yahudi yang tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zionis tu. Ada Yahudi yang akad spanduk sekali dengan orang Islam, tak setuju pembantaian ke atas muslimin di Gaza. Ada. Sebab tu kita kena berpada-pada. Macam saya sebut tadi lah, Nabi dia perang Yahudi yang lawan Islam, tapi Yahudi yang okey, Nabi tak ada masalah. Sebab tu ada riwayat Nabi tengok jenazah Yahudi lalu, Nabi bangun berdiri. Sahabat tanya, apa faedah berdiri pada Yahudi? Nabi kata, insan, manusia, Allah Ta'ala muliakan jenazahnya, Allah Ta'ala muliakan jasad manusia, apa salah kita hormat dia? Maknanya itu Yahudi yang tak buat problem dengan Nabi. Bahkan riwayat lain, Nabi wafat dalam keadaan Nabi masih lagi menggadai baju perangnya pada seorang Yahudi. Nak sebut pada kita, ada Yahudi yang elok, ada Yahudi yang jahat. Ada, dia orang mana-mana agama ni, hatta orang Islam, dia ada yang baik, ada yang tak baik. Yang kita ditentang ataupun yang kita ni perlu lawan ialah orang yang meremehkan, melecehkan agama Islam setelah tahu kebenaran apa semua, yang memang betul-betul berniat jahat terhadap Islam. Tapi kalau dia hanya kekal sebagai seorang kafir yang tak tahu apa, yang kita sebut sebagai istilah kafir zimmi, maka kita perlu layan dia dengan baik. Dalam masa yang sama, perkenalkan Islam. Bukan layan saja, tapi perkenal juga Islam. Sebab itu arahan pada Quran. Quran kata, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Jika ada satu kumpulan daripada orang musyrik minta perlindungan pada kamu, beri perlindungan padanya, hatta yasma'a kalam Allah, dan dengarkanlah kepadanya kalam Tuhan, hatta yablighhu ma'manah, sehingga sampai rasa tenang dan aman. Sebab tu kalau kita tengok, ini benda yang dituntut, ini benda yang kita kena tahulah. Bila mana kita ada kawan yang bukan Islam ni, dia tidak menjadi masalah untuk kita berkongsi apa-apa saja daripada agama Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok apa nama ni, CEO OCM di Perlis ni, Zamri Vinod, macam mana dia masuk Islam? Dia masuk Islam dengan sebab dia kawan dengan orang Melayu yang orang biasa. Bukan dia masuk Islam kerana ustaz ke apa, orang kampung biasa. Cuma dia sebagai seorang budak yang berkawan dengan anak-anak orang Islam. Okay. Dan kebetulan kawan-kawan dia yang Islam ni macam anak-anak kita, dia ada waktu pergi mengaji, petang pergi mengaji, dia join pergi mengaji. Dan guru mengaji tu, dia benarkan kawan ni yang Hindu ni duduk dengar dia mengaji, sehingga dia dah hafal beberapa surah yang lazim bagi orang Melayu kita ni. Juzuk 30 dia dah biasa. Bahkan dia dibenarkan masuk masjid, tak ada masalah. Sehingga orang silap, orang duk ingat dia tu bukan Hindu, orang duk ingat dia ni mamak macam mamak Penang Muslim, orang duk ingat lagu tu. Okay. Cuma saya nak kata apa, benda tu tak salah untuk kita approach Islam kepada mana-mana orang yang bukan Islam, tak salah. Nak katanya kerja ni bukan dibuat oleh orang-orang yang belajar degree dalam bidang perbandingan agama apa semua, tak. Kerja tu dia Islam di atas sebab guru mengaji kampung biasa, tapi dia Islam sebab dia tengok, sebab dia ada rasa pelik, dia rasa tak mungkin Tuhan ni dia khusus yang ikut bangsa. Kan orang Melayu ada Tuhan dia, orang India ada Tuhan dia, Cina ada Tuhan dia. Dia tak kena, dia mesti ada satu je. Itu pemikiran yang memang dah sedia ada. Itu yang kita sebut sebagai fitrah yang baik. Okay. Jadi Abdullah bin Salam, dia tengok Nabi, dia terus ikut Nabi.
Cuma bila mana dia masuk Islam, dalam riwayat yang disebutkan, Abdullah bin Salam ni bila mana dia masuk Islam, dia nak tunjuk pada Nabi perangai ahli kitab. Yang mana Nabi dah tahu dah, sebab Quran pun cerita perangai ahli kitab ataupun Yahudi ni. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, lepas pada aku masuk Islam ni, kamu tolong tanya orang Yahudi ramai-ramai apa pandangan dia terhadap diri aku. Sebab semua orang Yahudi tak tahu lagi aku masuk Islam. Jadi Nabi pun kumpulkan semua ahli kitab ataupun orang-orang Yahudi, tak kira lah ahli kitab ataupun bukan ahli kitab, tapi dia tu orang Yahudi. Tanya, siapakah Abdullah bin Salam di sisi kamu? Ini Nabi tanya di Madinah. Abdullah bin Salam, Yahudi tak tahu dia dah masuk Islam. Nabi tanya, apa pandangan kamu terhadap Abdullah bin Salam ni? Mereka semua jawab, dia ni daripada kalangan ulama kami. Ini daripada kalangan orang terhormat daripada bangsa kami. Kami hormat dia, kami patuh kata-kata dia. Okay. Lalu keluar Abdullah bin Salam, tengah-tengah Nabi duduk bercakap tu, keluar Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kata, dan hari ini aku telah bersyahadah, bersaksi, aku mengikut apa yang Muhammad sebut. On the spot Yahudi tu kata, dialah anak zina kalangan kami. Direct lagi. On the spot lagi. Nabi pun, Abdullah bin Salam pun kata, tengok wahai Rasulullah, ini sikap Yahudi, perangai Yahudi. Tadi dia puji Saka ni, puji. Lepas kalau dia tahu kita ikut yang betul, dia letak kita tuduhan yang teruk. Nak sebut pada kita, Abdullah bin Salam ni sebahagian ahli kitab yang baik. Okay. Bila mana Umar tanya benda tu, maka Abdullah bin Salam pun kata, kami kenal, aku kenal Muhammad lebih pada aku kenal anak aku. Betul macam ayat Quran sebut. Okay. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal, telah memeluk Islam kerana beliau mengetahui sifat-sifat dan kedatangan Rasulullah itu terlebih dahulu, kerana semuanya tersirat dalam Injil dan diperkatakan oleh padri-padri. Maknanya Salman Al-Farisi seorang sahabat yang masuk Islam kerana ada maklumat yang banyak tentang kenabian. Segala-galanya ini tidaklah menunjukkan kepada kita bahawa kesemua ahli kitab percayakan segala-galanya ini. Pada hakikatnya ia adalah sebaliknya, sebab kitab-kitab Injil yang mereka baca sekarang sudah tidak ada langsung menyebut tentang Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya, kerana tokok tambah tukar ganti sering dilakukan ke atas kitab ini oleh pihak padri dan gereja. Perkara ini telah pun Tuhan tegaskan dalam Al-Quranul Karim pada ayat yang ke-78 dan juga ayat yang ke-79 pada surah Baqarah. Kita boleh cek lah. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya Injil itu telah disalah erti, telah ditambah-tambah, telah dikurangkan ayat. Sebab tu kau tengok Injil yang diimani, yang dipercayai oleh orang Kristian hari ni, dia ada beberapa versi. Versi King John lah, macam-macam lah. Okay. Macam-macam versi. Barnabas apa semua. Semua versi tu, kalau kita tengok, ada beza ayat dia, lain-lain. Okay. Dan ada versi ni, ada bab-bab yang banyak. Tiba-tiba versi ni ada 10 bab kurang pada versi ni. Okay. Kajian ni dah dibuat lama dah. Ahmad Didat antara yang awal. 4 tahun kajian yang dia buat untuk tengok sumber Injil tu. Okay. Berkenaan dengan pekerjaan Rasulullah, iaitu menternak kambing untuk mencari rezeki yang halal, dan mengenai limpahan kurnia kepada keluarga Halimatus Sa'diyah semasa Rasulullah tumpang tinggal bersama-sama mereka, telah menampakkan secara jelas kepada kita tentang kerja-kerja dan usaha-usaha yang diredai dan dipinta oleh Allah daripada hamba-hambanya yang saleh di dunia ini. Ya, memang senang bagi Tuhan memewahkan penghidupan Muhammad tanpa mengeluarkan keringat pun, dan tidak pula payah berternak kambing. Suatu hikmah ilahi telah menunjukkan kepada kita bahawa sebaik-baik harta ialah hasil daripada perusahaan sendiri demi untuk kebaikan masyarakat dan manusia seluruhnya. Dia bahas sikit sini cerita tentang mihnah. Mihnah ni maksud dia apa? Pekerjaan Nabi. Sebelum Nabi tu diangkat jadi Nabi ataupun Rasul. Nabi bekerja, berusaha cari duit untuk makan sehari-hari. Allah Ta'ala tu bukanlah payah nak buat Nabi ni kaya terus. Allah Ta'ala boleh buat. Bahkan Allah Ta'ala telah buatkan sebahagian Nabi dan Rasul ni dia kaya. Tapi nak tunjuk pada kita, semulia-mulia manusia ialah manusia yang keluar bekerja untuk cari makan. Sebab tu Nabi puji ataupun Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala memberkati seorang lelaki yang keluar daripada rumahnya dan dia memikul kayu di belakangnya, menjualkannya, lalu dapat hasil dia bawa balik kepada keluarganya. Kemuliaan kepada orang yang mencari rezeki, dan juga kehinaan kepada orang yang hanya duduk di rumah semata-mata
tak bersungguh-sungguh cari rezeki. Yang ni bagi yang tak kena PKPB lah. Kalau kena PKPB keluar naya pula. Okey. Keluar habis rezeki, tak keluar ada rezeki. Jadi yang tak kena PKPB ni keluar, boleh keluar, buatlah apa benda dan dia tidak ada kehinaan. Tidak ada kehinaan pada apa-apa pekerjaan. Sebab tu saya ingat ada satu video saya pernah tengok. Maulana Asri Yusof daripada Kelantan. Dia punya Syekhul Hadis di Darul Kautsar. Orang tanya soalan pada dia. Saya pun pernah pergi tempat pusat pengajian dia. Antara pusat pengajian yang pengalaman saya lah, saya tak mau kata saya penyataan saya ni macam nak kata orang lain tak elok. Cuma yang saya tengok silibus dia antara yang terbaik lah untuk pusat pengajian swasta ni. Puas hati, maknanya boleh melahirkan orang yang faham tanpa perlu pergi ke luar negara. Okay. Antara soalan, dia ada sesi soal jawab dalam video tu. Soalan orang tanya tentang rezeki kepada orang yang belajar agama, terutama yang belajar tempat dia. Benda ni memang menjadi, menjadi masalah lah dulu, zaman-zaman dulu. Okey, 10 tahun ataupun 5-6 tahun sebelum ni, orang yang belajar agama ni rezeki dia. Macam mana tentang rezeki dia? Okey. Jadi Maulana Asri pun jawab berdasarkan satu ayat dalam Quran. Allah Taala sebut wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang ataupun makhluk yang melata atas muka bumi. Makhluk melata, Quran guna perkataan dabbah, maknanya semua makhluk yang melata atas muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali ke atas Allah lah rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tuhanlah yang mengetahui di mana tempat simpan rezeki itu, dan Tuhan juga yang menyimpan rezeki itu. Nak sebut pada kita, setiap kita ni akan ada rezeki yang Tuhan dah tetapkan. Cuma ada asbab yang kita perlu buat untuk dapat rezeki tu. Sebab perkataan Quran guna mustauda' mustaqar. Mustauda' mustaqar ni maksudnya tempat simpan tu ada, cuma kena bergerak pergi ke tempat simpan tu. Rezeki ni ada, setiap kita akan ada, cuma kita kena bergerak. Okay. Jadi dia jawab guna ayat tu dan dia kata antara masalah yang menjadi mentaliti orang kita ni ialah dia nampak kemuliaan pada pekerjaan yang makan gaji dan kehinaan pada pekerjaan yang jenis gaji hari ni. Yang penting Islam ni dia kata penting kerja. Tak kira lah kerja tu kerja makan gaji ke, kerja government ke, kerja, yang penting seorang lelaki ataupun seorang manusia ni dia bekerja. Khususnya orang lelaki lah, sebab orang lelaki dia akan bakal menanggung banyak tanggungan. Okey. Maknanya dia kena keluar bekerja dan Tuhan akan beri kemuliaan. Sebab tu saya selalu ingat pesan guru-guru saya yang zaman kita belajar dulu lah. Okay. Sebahagian orang-orang yang berprofesi tinggi. Yang berprofesi tinggi ni maknanya jawatan, ada grade yang hebat sekian-sekian. Dia kadang-kadang dapat profesi yang tinggi tu, sebelum nak dapat profesi tinggi zaman dia kanak-kanak tu, siapa yang tanggung dia? Ayah dia yang kadang-kadang kerja bendang. Ayah dia tak ada grade, tak ada apa-apalah, kalau masuk hospital tak ada lah orang kata apa, pengecualian apa. Ayah dia yang kerja bendang, melahirkan anak dia yang hebat sekian-sekian dan sekian-sekian. Saya nak sebut sini ialah tidak ada kehinaan pada apa-apa kerja pun. Tak ada kehinaan. Okay. Yang penting bekerja. Yang hina ialah orang yang tak bekerja. Yang hina ialah orang yang tak bekerja. Ramai mana orang yang berjawatan tinggi, dia datang daripada keluarga yang kerja biasa, kerja kampung. Dan kalau kita tengok Allah Ta'ala dia nak muliakan satu-satu orang tu, dia tak perlu pada wasilah-wasilah yang satu cara je, mesti kena kerja cara ni. Tuan-tuan tengok orang-orang yang pelarian Kemboja dulu. Dia orang datang ke Malaysia, kalau Terengganu ni dia ada satu kawasan Kemboja semua. Dan bercakap pun bahasa Kemboja. Style rumah pun macam Kemboja kawasan tu. Dekat dengan kampung saya di kampung Cik Lijah ni, kawasan Kemboja semua. Okey. Dia orang datang dulu dalam keadaan tak ada apa, duit pun tak ada duit. Memang betul-betul pelarian. 20 tahun, 30 tahun lepas tu dia orang jadi orang kaya. Dia orang memegang banyak kedai-kedai di bandar-bandar di Terengganu ni. Ada kedai emas apa semua. Anak-anak dia orang jadi orang kaya, sedangkan ayah, mak dia orang orang miskin. Dan mereka tu berstatus sebagai pelarian dan mereka belum lagi dapat kewarganegaraan yang tetap pun. Nak sebut rezeki, dia orang dapat rezeki. Dan saya bila mana saya pergi belajar, saya tengok orang-orang kaya Syria, orang-orang kaya ramai.
Tapi Allah Ta'ala uji negara tu perang. Daripada orang kaya bertukar status jadi papa kedana tu. Tak ada duit satu pun. Sebab tu kita jangan, orang kata apa, jangan risau dan bimbang. Tapi yang pastinya kita berusaha ke arah tu. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang hebat, orang pernah tanya pada dia. Yang tanya tu ialah penasihat dia, Raja Ibn Haywah ni penasihat dia. Dia kata kepada Umar bin Abdul Aziz, dia kata, kamu tak nak wasiatkan ke anak-anak kamu ni sebahagian pada harta? Maknanya dia dah tua waktu tu, wasiat. Dia kata, aku tak akan wasiatkan apa-apa harta kepada anakku. Maknanya harta tu dia habiskan semua masa dia hidup, sehingga dia wafat tak ada harta yang nak difaraidkan, tak ada. Umar bin Abdul Aziz. Raja bin Haywah tanya, kenapa kamu buat lagu tu? Dia kata, kalau anak aku orang yang bertakwa, Allah Ta'ala akan kayakan dia. Dan kalau kita tengok, semua anak Umar bin Abdul Aziz lepas pada dia wafat jadi orang kaya balik. Semua jadi orang kaya balik. Okay. Nak sebut kepada kita rezeki. Nabi tunjuk pada kita ni, bekerjalah. Walaupun kerja ternak kambing apa semua, Nabi sendiri, Tuhan suruh dia kerja yang paling teruk, dan kerja yang kita kerja kampung yang kena keluar tenaga banyak. Jaga kambing. Nabi bukan jadi penulis surat kepada pembesar, tak. Kalau Nabi kerja lagu tu, high class jugalah kerja Nabi tu. Okay. Tapi Nabi pilih kerja kampung. Sebahagian Nabi bertani, bertanam sama. Okay. Nak sebut pada kita, seorang Nabi yang ada pangkat nubuah, pangkat hubungan dengan Tuhan tinggi, tapi duduk dalam bab kehidupan ni, dia pilih untuk kerja biasa. The point dia sekarang ni ialah bekerja dan berusahalah untuk dapat makan di dunia. Okay. Walaupun Nabi tu orang yang paling kuat hubungan dengan Tuhan, tak adalah Nabi kata, ya Allah hari ni letih berdakwah, malahlah nak pergi ke bendang, malahlah nak bertanam, turunlah makanan sepinggan 2 pada langit. Nabi tak buat lagu tu. Tak pernah ada peristiwa yang kata turun makanan sepinggan pada langit ni, Bani Israel je rasa benda tu. Nabi dan para sahabat tak ada pernah rasa lagu tu. Tak pernah rasa. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya kerja Islam ni dia bergerak di atas asbab juga. Sebab tu keajaiban yang pelik pada diri Nabi ni, dia tak banyak macam Nabi Musa. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad ni adalah mukjizat yang hebat. Cuma dari segi Nabi Musa lagi banyak benda pelik yang dia dapat. Tuan-tuan boleh bayang, kita baca Quran 40 tahun Bani Israel dia tersekat. Nak balik ke Mesir tak boleh, nak keluar daripada Palestin tak boleh, sebab dia orang degil, tak nak perang sekali dengan Nabi. Jadi duduklah dia satu padang di Palestin tu. Di padang tu Tuhan pelihara bangsa Bani Israel ni 40 tahun. Mereka tak buat bangunan, mereka tidur. Orang kata apa, beratapkan langit dan beralaskan bumi. Okay. Nak tunjuk pada kita bahawasanya rezeki Tuhan jamin. Okay. Kita bagi laluan azan dulu.
Okey, kita sambung sikit je lagi. Penulis rahimahullah dia sebut pada kita tentang bagaimana Nabi ni bekerja keras dalam hidup, dan kita dah sebut tadi Allah Ta'ala itulah yang menjamin rezeki setiap hambanya, tapi rezeki itu akan datang dengan asbabnya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha likulli syai'in qadra. Itu yang disebut dalam surah At-Talaq, siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah baginya, dan siapa bertakwa pada Allah tu Allah Ta'ala jadikan padanya jalan keluar. Okay. Jadi kita berpada situ je lah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya pada perniagaan dengan harta Khadijah dan perkahwinan baginda. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.